Kita main dengar lah daripada wakil marah petani, proses perdamaian tahap mana dalam ni dia, tahap mana tu kita main dengar lah daripada Abu Hafiz Al-Hakim. Selepas habis tamat lah urangnya kita hari ni kita mari jumpa lagi, kita sama pula ke depan pula insyaAllah. Kerana kita nak dengar ucapan daripada Abu Hafiz Al-Hakim tentang proses perdamaian antara kerajaan Thai dengan kaum Mara petani. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Morning Abu Hafiz Al-Hakim. Salah seorang anggota Mara yang duduk jadi ahli dalam perundingan di meja dialog antara Mara dengan KJSY. Jadi pada hari ini tahap perundingan kita hari ini masih duduk dalam kalau Wasal Putih ada confidence building stage, iaitu tahap untuk membina keyakinan, membina kepercayaan di antara satu sama lain. Jadi tahap ni dalam satu daripada langkah yang kita nak ada membina keyakinan, percaya antara satu sama lain, ialah kita nak buat, kita setuju dengan dia, kita nak buat safety zone. Jadi apabila hamba sebut safety zone tu, mungkin banyak orang rasa ni pasal mana, pasal lagu mana pula. Jadi banyak orang yang duduk komen dan beri pendapat yang duduk kita mau dengar tu, banyaknya silap, tak berapa jelas, dan tak berapa betul. Jadi ada kata safety zone ni, puak ni tak setuju dekat sana, ataupun nak tu hak pasal kajian nak kalau ke mana. Jadi kita nak rayalah sedikit banyak apa yang kita kecek di atas meja ni mengenai safety zone. Jadi safety zone pertama sekali kena faham, safety zone ialah bukan ceasefire atau bukan kata kejahatan senjata, atau bukan kata jujing bahasa Sia panggil. Bukan. Safety zone ni ialah satu konsep persetujuan antara kita pihak penjual dengan pihak KJS, iaitu kita menunjukkan satu suasana untuk memberi keselamatan kepada orang awam. Yang berarti panggil civilian protection ataupun pepong toleran. Tu hal nombor satu. Kita setuju dengan dia lagu tu. Dan lagi pula ialah kita nak beri kebebasan kepada rakyat dari segi percakapan, memberi pendapat dan juga membuat keputusan. Tu maknanya asas itipati apa yang dimaksud dengan citizen. Maknanya kalau tempat tu selamat bagi rakyat, tu lah molek. Dan kalau rakyat boleh mula pendapat dengan cara bebas, tu molek. Dan kalau lah rakyat boleh buat keputusan sendiri tentang apa yang rakyat nak rakyat rasa, itu perkara yang molek lah. Jadi inilah apa yang kita usaha antara kita dengan dia di atas meja. Dari apa yang kita nak buat, nombor satu untuk mewujudkan suasana aman bagi rakyat. Ini untuk rakyat, untuk civilian, untuk orang toleran orang awam. Nombor satu, kedua-dua pihak yang bertelaga, kedua-dua pihak hidup bergama ni atau kita dengan dia tu kena hundur selaka. Toy kolakau, dia hundur selaka, kita hundur selaka. Suruh selaka untuk memberi ruang, beri masa, beri suasana tu bebas, beri rakyat hidup dengan bebas. Berkata-kata kalau hundur siap selaka, boleh berlaku tak? Kejadian boleh berlaku tak? Kami headkan ke Kendai kata-kata headkan dia boleh berlaku. Tetapi nak berlaku pun dia kena jangan libatkan orang awam. Dia mau test sama demo, tak ada masalah test. Tapi kalau test apa kena tengok ni terlibat dengan orang awam tak. Kalau terlibat hal kita tak sebut, hal tu dinamakan hundur selaka. Dia pun kalau nak fit law turut kun ke apa pun, kalau lah melibatkan orang awam, dia pun kena hundur selaka. Tak boleh ni ada orang kampung lagi ni. Duk gelomok dalam tu, maka dia pun kena hundur selaka. Itulah mana yang dinamakan tiap pihak hundur selaka. Kalau dia mau nak gemuk sama-sama orang ada senjata, tak ada masalah tu. Yang kedua ialah kita nak buka buka berhenti saya panggil, buka platform untuk berbebas bercakap dan bersuara. Selama kening kita nak kecek benda-benda hak sensitif, benda-benda itu tak boleh. Ya sekat lah, ya halang lah, dia tindih lah, kita tersewa kecek. Tapi apabila kita nak buat citizen ni ialah dia kena buka kawasan, buka. Dia tak boleh pada tekan dia, orang nak kecek dengan cara bebas, 60 pendapat dengan cara bebas.
Tu dari segi babah, dari segi pandangan dan cakapnya. Yang tiga ialah babah bagi rakyat tempatan itu, yang di mana tempat kita nak buat safety zone itu ialah supaya dia boleh menentukan, boleh buat keputusan apa hak dia nak bagi kawasan dia. Jadi inilah antara unsur-unsur yang penting yang kita nak buat mengenai safety zone. Dan hak mustahak sekali ialah kita nak ukur kerjasama di antara pihak dia dengan pihak kita tu, pihak KJL dengan pihak penjual ni boleh kerjasama setara mana. Sebab kalau mengikut kaedah dalam untuk mencari perdamaian, kalau kita nak cari perdamaian sungguh, dia tak dapat tidak, kita kena bekerjasama dengan musuh kita. Kalau tak kerjasama dengan musuh, dia tak akan boleh, dia tak akan sampai perdamaian. Itu dia nak ukur. Jadi safety zone ni sebagai tempat ukur. Kita ada musuh-musuh mari selama ni boleh ke tak, kita mari duduk sekali atas meja, kita cari titik kerjasama. Untuk apa dia? Bukan untuk dia, bukan untuk kita, tapi untuk kesejahteraan rakyat. Ini panggil civilian protection, iaitu memberi perlindungan kepada orang awam. Jadi cara nak buatnya ialah kita pada peringkat awalnya kita semua ni dah kita kata boleh kita buat, kita akan tubuh satu jawatankuasa di peringkat city zone itu yang mengandungi wakil daripada pihak KJL beberapa orang, dan wakil daripada pihak penjual beberapa orang, dan wakil daripada NGO beberapa orang, dan selebihnya hak ramai lagi ialah wakil daripada rakyat tempatan itu sendiri. Jadi satu kenakakan kita panggil dalam bahasa rutinnya Joint Action Committee ataupun kenakakan ruang untuk city zone itu. Jadi kenakakan inilah yang akan membuat keputusan, yang akan buat perancangan apa-apa yang dia sesuai bagi tempat dia. Apa saja masalah ada tempat dia kena ukas diri. Dia ukas diri dan dia kena senda naik ke atas. Ni kemakan ni tengok dalam masalah dalam kampung kita ni, apa dalam kawasan kita ni, benda ni hak perlu dibuat, benda ni hak perlu ditukar, benda ni hak perlu dia bawa mari. Hak ni perlu ada, hak ni perlu ada, hak ni nak, hak ni tak sih. Jadi semua tu atas kemakan hak tanda wujud. Dia panggil JAC, Joint Action Committee, iaitu kenakakan room dalam safety zone itu. Itulah maknanya kita nak cuba buat. Jadi sekiranya berlaku juga satu kejadian, maka ada orang pihak dia akan monitor, dia akan memantau. Pihak monitor ni dia ada 3 pihak, iaitu pihak penjual, pihak KJL dan pihak Malaysia. Dia akan memantau, dia akan jadi supervise, dia akan jadi apa? Bahasa Singapura sebagai apa? Itu monitor, baik apa tu? Kok pun serangkan tengok dah. Apa berlaku, demo ni lah akan masuk mari di cek tengok apa yang berlaku. Jadi walaupun kita kata benda ni tidak jadi international, ada pihak ketiga Malaysia tu yang masuk mari duduk sekali dalam, dia tidak duduk sekali dalam kenakakan ni, dia dari atas lagi. Jadi team monitor, team monitor walaupun tidak international lagi, sebab kita baru duduk kecek peringkat dialog. Bila kita melangkah ke peringkat runding yang esok, masa itulah dia akan ada tim monitor antarabangsa, tim pemantau antarabangsa. Peringkat tu apabila kita buat ceasefire, iaitu kita buat gencatan senjata, ataupun judging, masa itulah baru orang luar pun mari. Jadi peringkat awal ni safety zone saja, sekat tu ya. Dan tempoh dia tu hanya 6 bulan sebagai kata-kata pilot project ataupun apa ni kerongkan 6 rong. Kalau berjaya kita buat, kita boleh hubung ataupun kita buka kawasan lagi. Kalau tak berjaya buat, misalnya ada masalah, kita klik ke meja runding semula, klik my kira semula. Apa boleh tak berjaya, tak cukup dana, tak kemah di mana, kita klik mengkejap semula, kita package semula. Itulah cara-cara proses yang kita buat di meja dialog hari ini. Dan kita di meja dialog hari ini, amanah rakyat kata cara yang kita buat tu betul-betul ialah cara yang dibuat oleh orang-orang antarabangsa. Kita mula-mula peringkat dialog ni, kita kena buat confidence building dulu, iaitu membina keyakinan. Mungkin 3, 4 tahun atau 5 tahun. Itu bergantung pada tahap kerjasama yang kita buat antara kita dengan dia. Kita boleh tahu dah proses perdamaian ni, kita ada tahap untuk nak buat percayaan. Kita buat percayaan antara kerajaan dengan puak penjual mara petani dulu.